Hai, Assalamualaikum anak-anak, Pak Izora dengan Pak Jasmine. Okey, jadi hari ni kita nak masuk pembelajaran 1.2 iaitu pembuangan bahan sisa. Okey, apa itu sebenarnya bahan sisa ni? Okey, jadi bahan sisa ni ialah bahan yang kita guna selepas kita menjalankan eksperimen dan bahan itu perlu dibuang. Kalau radas macam mangkuk pija ke, bika ke, yang tu kita tak buang. Yang tu kita kena basuh. Ini tentang bahan sisa, contoh larutan berasid, yang kita dah buat eksperimen tu, itu ialah bahan sisa. Jadi kalau kita tengok di sini, bahan sisa ni ada yang kita boleh buang di dalam sinki dan ada yang kita tidak boleh buang dalam sinki. Tak boleh buat macam tu saja. Cuba kita tengok dulu bahan yang kita boleh buang ke dalam sinki. Jadi kalau bahan yang kita boleh buang dalam sinki, contohnya ialah bahan yang cecair. Cair suling, asid lemak, asid hidroklorik, yang lemak, asid cair. Yang tu cecair atau larutan berkepekatan rendah dan tidak bahaya. Contoh larutan amonia yang kepekatan dia rendah. So kita boleh buang je dia tu dalam sinki. Tak ada masalah. Manakala bahan yang kita tak boleh buang dalam sinki, contohnya bahan pepejan. Macam kertas turas, sisa dia kita dah guna dah, kita nak buang, tak boleh buang dalam sinki. Bahan yang mempunyai pH yang kurang daripada 5 ataupun lebih daripada 9. Maksudnya asid kuat ataupun alkali yang kuat, yang kepekatan dia tinggi. Ini tak boleh, kita tak boleh buang ke dalam sinki. Seterusnya yang kita tak boleh buang dalam sinki ialah sebatian pelarut organik. Contoh kita guna metil benzena, tak boleh. Bahan kimia yang berbahaya, bahan-bahan toksik, logam berat, plumbum, pergi buang merkuri, pergi buang dalam sinki, tak boleh. Lepas tu bahan sisa organik, buat eksperimen tengok mikroorganisma, pun tak boleh buang dalam sinki. Yang seterusnya bahan buangan radioaktif. Bahaya bahan buangan radioaktif ni. So memang tak boleh buang dalam sinki. Pegangan tangan pun tak boleh. Memang tak ada dalam mak-mak kita pun tak boleh lah. Bahan yang mudah meruap. Dan juga contoh bahan reaktif. Bahan yang mudah meruap ni contohnya macam klorin, amonia pekat. Macam tadi amonia yang pekat tu, tak boleh. Bahan reaktif ni contohnya macam natrium, kalium. Logam tu sangat reaktif. Kena air, dia boleh meletup. So bahaya. So, kenapa kita tak boleh buang dalam ni? Bahan ni juga dia boleh menyebabkan pencemaran alam. Dan juga dia boleh berbahaya kepada kehidupan. Sebab tu kita tak boleh buang dalam sinki. Sebab sinki tu dia aliran dia mengalir ke dalam longkang, lepas tu pergi ke dalam sungai. So, bahaya. Seterusnya, mengurus bahan sisa biologi. So apa itu bahan sisa biologi? Ini dia bagi contoh. Bahan sisa biologi ialah bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi. Ini dia dah bagi contoh di sini. Contoh dia macam bahan kumuhan, tisu. Ni biasa kat doktor ke apa. Lepas tu kita buang. Kita jumpa doktor nak cucuk tu kan. Dia ada buang dia punya ni dekat tong sampah yang khusus untuk ni lah. Bangkai, buat eksperimen bedah katak contoh. Kita tak ada lah. Medium kultur. Yang ni kalau nak tengok mikroorganisma, bekas plastik. Kaca, sarung tangan. Lepas buat eksperimen pakai sarung tangan tak boleh buang macam tu saja. Sebab dia adalah bahan sisa biologi. Jadi SOP dia. Lah ni dah sebut SOP. Sorry, bukan SOP. Procedure Operation Standard. Samalah SOP dia tu. Pelupusan sisa biologi. Dia prosedur yang digunakan untuk mengurus pelupusan sisa biologi dalam makmal. Jadi kita tengok ada banyak kategori bahan sisa ni.
Okey, kalau awak perhati kat sini ada banyak kategori, ada 4 kategori dia. Dan setiap satu kategori ni berbeza cara kita nak melupuskan dia. Okey, kita pergi dulu yang kategori A. Okey, contoh kategori A ialah alat yang tajam. Okey, peralatan tajam. Peralatan tajam seperti picah gari. Okey, picah gari shrink tu yang nak cucuk tu. Okey, jarum ataupun bilas skalpel. Yang ni bila nak bedah haiwan lah. Okey. So cara untuk melupuskan dia ialah kita kena masukkan ke dalam bekas khas. Okey. Dan dia tidak di autoclave. Autoclave tu ialah untuk steril dia. Kita tak steril sebabnya kita nak buang terus. Apa tu steril? Steril tu untuk membunuh mikroorganisma dia tu. Okey, so kita tak autoclavekan dia. Kita tak bagi dia panas, kita panaskan dia dalam tu lah, tapi kita bahan yang ni kita tak autoclavekan dia. Lepas tu kita simpan di bekas tempat selamat sebelum dilupuskan. Okey, itu yang A. B. Yang ni contoh pepejal yang tak tajam pula. Sarung tangan, tisu, medium kultur. Okey. Medium kultur ni contoh macam nak biak mikroorganisma tu, dia letak dalam medium kultur, dia macam agar-agar lah. Okey. So cara dia ialah kita kena bungkus, okey, dan masuk dalam beg plastik bio bahaya. Okey. Dia warna kuning biasanya simbol dia tu. Di autoclave dan dimasukkan ke dalam tong bio bahaya. Okey. Dia warna kuning. Biasa kalau kita tengok dia warna kuning lah. Tong dia tu. Okey, yang ketiga. Bangkai, organ. Okey, bila dah bedah haiwan ni, tikus ke. Contohnya. So, dia kena balut dengan bahan penyerap. Ada kertas tisu. Okey. Lepas tu, dalam bungkus pula dia dengan beg plastik bio bahaya. Dan dia sejuk bekukan sebelum dia lupuskan. Maknanya kena bagi dia beku. Beku ni maksudnya kita letak dalam peti atas. Okey. Dan yang ke D. Okey. D sama ada darah ataupun serum. Serum ni daripada ni lah. Bukan serum yang kita buka muka tu, bukan Okey. Yang ni dinyah kontaminasi secara autoclave. Maknanya kita kena panaskan dia dulu, bunuh dulu mikroorganisma yang ada. Lepas tu dilupus secara terus dalam sistem kumbahan melalui sinki atau tandas darah kita tu. Okey. Nyah kontaminasi ni maknanya kita nyah cemarkan dia supaya dia tidak tercemar dengan mikroorganisma. Okey. So ni antara dia punya langkah-langkah ni lah. Okey. So kita asingkan dulu sisa daripada puncanya dengan betul. Lepas tu kita simpan dekat tempat selamat. Okey. Kalau yang B tu, ni tadi ni. Okey, sarung tangan ni. Kalau A kita simpan sementara kat tempat selamat. Kalau yang B kita masuk dalam beg autoclave kalis bocor dan diautoclavekan. Okey. Kalau yang C tadi, ya bangkai tadi tu kita bungkus cermat, simpan sementara di penyejuk beku. Yang D tak apa, yang D kita buang dalam sinki je terus. Okey. Lepas tu sisa yang telah dinyah kontaminasi dimasukkan dalam beg bio bahaya dan kita label dan masukkan ke dalam tong bio bahaya. Okey. Tong disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Okey. Biasanya kita akan lupus secara berpusat. Maksudnya okey, dia ada minta surat, lepas tu kita buat surat, adalah cara pelupusan dia tu. Mai ambil. Okey. Seterusnya, bahan kimia kalau kata tertumpah di atas meja. Ni bahan kimia saja Kena bagi tahu dekat guru atau bantu makmal. Bagi tahu saya ke apa ke, cikgu, tumpah ni, asid tumpah atas meja. Okey. So cara dia ialah kita
kita kena jadikan kawasan tumpahan tadi tu sebagai kawasan larangan. Okey, contoh tumpah ke lantai. So kawasan tu tak boleh mai, duk jauh. Lepas tu kita sekat tumpahan daripada merebak dan kita kena guna pasir. So dalam makmal memang ada pasir. Okey, untuk buat ni lah. Kalau berlaku kemalangan seperti ni, bahan kimia tertumpah ni. Lepas tu kita kaut tumpahan bahan kimia tersebut dan kita buang dengan selamat. Okey, yang ni tak ada masalah sangat. Yang jadi takutnya bila termometer merkuri ini bahaya. Okey, bila termometer merkuri jatuh dan pecah. So bila termometer merkuri jatuh dan pecah, jadi dia menyebabkan berlakunya tumpahan merkuri. Merkuri ni sangat bahaya ya. Sangat-sangat bahaya. Okey. So cara dia ialah kita kena bagi tahu dulu dekat cikgu. Bagi tahu dekat saya. Okey, kata cikgu, tumpah. Okey. So saya akan larang kawasan tu duduk. Maknanya kena duduk jauh. Tak boleh duduk dekat langsung Kena duduk dalam makmal ni kalau tu merkuri ni, maksudnya bahaya. Okey. Lepas tu jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Kena tutup tabur serbuk sulfur. Serbuk sulfur ni belerang, dia warna kuning. Okey. Lepas tu barulah kita hubungi jabatan bomba. Okey. Itu langkah-langkah jika termometer merkuri jatuh dan pecah. Okey. Jadi seterusnya apa yang saya nak kamu buat ialah tolong buka modul yang awak ambil dekat guard ni. Okey. Sekarang ni saya nak kamu tolong jawab muka surat 5 dulu. Ni ada soalan ni. Dia tanya ni, nampak? Bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dengan bahan yang tak boleh buang dalam sinki tu. Okey. Yang tu dan juga yang di belakang ni. Okey. Muka surat 6 bawah tu. Buat dua ni je dulu hari ni. Esok kita sambung yang muka surat 7 dan 8. Okey, nanti saya akan bagi tahu jawapan dia. Okey. Macam biasalah saya akan buat video. Okey, buat dulu.